Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Nur Najah binti Azaudi dan bersama dua orang ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Danish Hakim bin Johar dan Nur Hani binti Muhammad Zamri akan melakukan pembentangan berkaitan tentang analisis jurnal. Hal ini bertujuan bagi memenuhi tugasan kerja khusus subjek GWCP 1042 penulisan akademik. Jurnal yang dijadikan rujukan oleh kami ialah Jurnal Al-Turat menangani keruntuhan akhlak masa kini menurut Islam. Dalam analisis jurnal ini, kami akan terangkan 3 ciri iaitu keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Apakah yang dimaksudkan oleh keutuhan wacana? Dikatakan sesuatu teks atau petikan hanya dianggap sebagai keutuhan wacana jika mempunyai ciri-ciri yang utuh. Tanpa ciri keutuhan ini, sebuah teks atau petikan tersebut hanyalah sekumpulan ayat yang tidak bermakna. Sesebuah wacana yang utuh juga mempunyai gabungan unsur-unsur penting yang membentuknya. Menurut Kamus Dewan 1996, keutuhan wacana bermaksud suatu kesatuan ucapan, pertuturan dan percakapan. Manakala dari pandangan Asmah Haji Omar 1986, keutuhan wacana membawa maksud keseluruhan perlahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang mana menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Seterusnya, keutuhan wacana terbahagi kepada 4 jenis iaitu yang pertama ialah keutuhan fonologi, yang kedua keutuhan leksikal, yang ketiga keutuhan semantik dan yang terakhir sekali ialah keutuhan gramatikal. Yang pertama ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini dapat kita lihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi. Hal ini berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa serta pembeza struktur ayat. Oleh itu, marilah kita sama-sama lihat contoh ayat daripada jurnal yang dipilih yang mempunyai contoh keutuhan fonologi. Ayat tersebut ialah pembinaan akhlak yang baik turut mempunyai berkaitan dengan soal ibadah. Melalui ayat yang dilontarkan sebentar tadi, dapat kita lihat daripada segi intonasi dan nada suaranya bahawa ayat ini merupakan ayat penyata. Seterusnya, contoh ayat yang kedua ialah ciri-ciri masyarakat Islam yang digariskan ini menuntut masyarakat Islam memelihara maruah, kehormatan diri dan mengawal hawa nafsu. Contoh yang kedua ini memperlihatkan ciri keutuhan fonologi dari segi pemisahan frasa iaitu memelihara maruah, kehormatan diri dan mengawal hawa nafsu. Seterusnya, keutuhan wacana yang kedua ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merupakan keutuhan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Keutuhan leksikal terdiri daripada 3 bahagian iaitu yang pertama ialah antonim, yang kedua sinonim dan yang ketiga ialah hiponim. Oleh itu, marilah kita beralih kepada keutuhan leksikal yang pertama iaitu antonim. Antonim merupakan perkataan yang berlainan bentuk ejaannya, bunyinya serta berlawanan dari segi maksud perkataannya. Merujuk kepada potongan jurnal yang diambil iaitu hadis ini turut menjelaskan tentang kepentingan akhlak di mana golongan yang paling dicintai dan paling hampir dengan Rasulullah pada hari kiamat ialah yang memiliki akhlak yang terbaik. Maka adalah menjadi satu kerugian bagi mereka yang memiliki akhlak yang buruk dan tidak mempunyai kesedaran tentang kepentingan berakhlak mulia. Di dalam contoh ini dapat dijelaskan bahawa akhlak yang terbaik merupakan perkataan antonim bagi akhlak yang buruk. Seterusnya, keutuhan leksikal yang kedua ialah sinonim.
Sinonim merupakan perkataan yang berlainan bentuk ejaannya dan bunyinya tetapi mempunyai makna perkataan yang sama atau hampir sama. Antara perkataan yang dikemukakan dalam contoh petikan jurnal ialah indikator dan kayu ukur. Seperti yang kita tahu, indikator dan kayu ukur mempunyai makna yang sama walaupun ianya merupakan perkataan yang berbeza. Dan yang terakhir sekali ialah hiponim. Hiponim wujud bila mana ada perkataan yang berfungsi sebagai nama pengelasan bagi sesetengah dan sesegolongan perkataan. Contoh petikan di dalam jurnal ialah perbuatan tidak bermoral seperti perkelakuan tidak sopan di tempat awam, sumbang mahram dan zina yang akhirnya menyebabkan kelahiran anak nual nikah. Hal ini menggambarkan betapa masyarakat kita sedang berhadapan dengan masalah keruntuhan akhlak yang serius. Di sini kita dapat lihat iaitu perkataan perbuatan tidak bermoral merupakan nama pengelasan bagi sesetengah perkataan yang ada dalam teks iaitu tidak sopan di tempat awam, sumbang mahram dan zina. Seterusnya, keutuhan wacana yang ketiga ialah keutuhan semantik. Keutuhan semantik berfungsi sebagai jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat yang lain ataupun di antara satu perenggan dengan satu perenggan yang lain. Dan keutuhan semantik ini juga terbahagi kepada beberapa bahagian. Keutuhan semantik yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Berdasarkan petikan jurnal yang diambil iaitu kerosakan akhlak merupakan sebab dan akibatnya ialah kelahiran anak tak sah taraf. Bermaksud, kerosakan akhlak merupakan sebab kepada puncanya kelahiran anak tidak sah taraf. Seterusnya, yang kedua ialah hubungan sebab dan hasil. Berdasarkan petikan jurnal tersebut, sebabnya ialah hubungan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, di mana yang akhirnya hubungan ini akan menghasilkan dan menjurus ke arah perzinaan. Yang ketiga ialah hubungan sebab dan tujuan. Bagi sebabnya ialah Al-Quran, mengapa Al-Quran diturunkan, dan tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Seterusnya, keutuhan semantik yang keempat ialah hubungan syarat dan hasil. Berpandukan petikan jurnal di atas, syaratnya ialah akhlak yang baik, manakala bagi hasilnya ialah jati diri yang tinggi. Kemudian, yang kelima ialah hubungan latar dan kesimpulan. Akhlak merupakan latar penceritaan dan penulisan jurnal ini, manakala kesimpulannya ialah akhlak sangat penting dalam mencorakkan kehidupan setiap individu kerana ia menentukan tingkah laku dan perbuatan kita sama ada baik ataupun sebaliknya. Yang keenam ialah hubungan perbandingan. Merujuk kepada contoh petikan jurnal di atas, perbandingan yang dilakukan ialah perbandingan antara baik dan buruk. Baik dan buruk merupakan suatu perbandingan ataupun berlawanan perkataannya bagi membandingkan sesuatu perkara. Dan yang terakhir sekali ialah hubungan memperkuatkan isi. Di dalam petikan jurnal di atas, isi yang utama ialah kumpulan ini mengakui kerasulan, dan bagi menguatkan isi tersebut, penulis menyatakan bahawa bagi kumpulan itu untuk mengakui kerasulan seorang pemuda, mereka telah menjadikan pemuda itu sebagai teladan dalam setiap aspek kehidupan. Keutuhan wacana yang terakhir ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal berfungsi memperlihatkan hubungan antara ayat berdasarkan binaan tata bahasa dan juga penggunaan penanda gramatik. Keutuhan gramatikal ini juga merangkumi 3 aspek iaitu yang pertama ialah kata hubung, yang kedua kata rujukan
dan yang ketiga penggantian. Bagi yang pertama iaitu kata hubung berfungsi sebagai penghuraian, perkembangan dan penambahan idea. Mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh ayat yang pertama memperlihatkan kata hubung dari segi penambahan idea. Hal ini dikatakan begitu kerana terdapatnya perkataan seterusnya, yang mana yang kita sedia maklum, perkataan seterusnya merupakan suatu perkataan yang dapat kita guna bagi tujuan untuk penambahan idea di dalam sesuatu penulisan. Kemudian, contoh yang kedua memperlihatkan perhubungan dari segi pengembangan idea. Penulis menggunakan pada mulanya generasi para sahabat, seterusnya dikembangkan kepada generasi tabi'in, kemudian para sahabat dan yang terakhir sekali umat Islam zaman sekarang. Keutuhan gramatikal yang kedua ialah kata rujukan. Kata rujukan berfungsi untuk menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Contoh yang paling ketara dan kita sedia maklum ialah penggunaan kata ganti nama diri. Merujuk kepada contoh yang ketiga, penulis menggunakan perkataan baginda sebagai kata ganti nama diri bagi Rasulullah SAW dan elemen yang kedua ialah penggunaan perkataan mereka bagi menggantikan kaum kafir Quraisy. Yang terakhir sekali, keutuhan gramatikal dari segi penggantian. Penggantian bertujuan untuk mengelakkan sebarang pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada pernyataan yang telah diberikan sebelumnya. Berdasarkan contoh ayat petikan jurnal, penulis menggunakan perkataan ihsan, kebajikan, amanah, kemuliaan, kesucian dan tawaduk sebagai kata ganti ataupun kata penyamaan kepada adil. Penulis berbuat demikian bagi mengelakkan berlakunya sebarang pengulangan terhadap sesuatu perkataan yang telah dinyatakan. Itu sahaja dari sudut keutuhan wacana. Seterusnya diserahkan kepada saudara Danish Hakim bagi menerangkan tentang ciri-ciri sumber rujukan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang rujukan yang telah digunakan di dalam jurnal ini. Jurnal ini menggunakan rujukan format APA ataupun American Psychological Association. Gaya APA dibangunkan oleh para sarjana dalam Persatuan Psikologi Amerika dan gaya ini juga amat sesuai bagi penulisan akademik dan dalam bidang psikologi. Gaya APA juga banyak digunakan di dalam penulisan akademik dan laporan penyelidikan. Antara kaedah rujukan dalam jurnal ini ialah 1. Mengikuti format APA terkini iaitu format APA edisi ke-7. Dan yang kedua ialah nama pengarang. Nama pengarang tidak ditulis di dalam ayat. Jadi dia ditulis di dalam nama dan tahun di dalam kurungan. Dan yang ketiga ialah bagi 3 pengarang atau lebih ditulis et al. Selepas nama pengarang pertama. Dan yang keempat ialah suntingan daripada teks, sudutan kata atau parafrasa. Dan yang kelima ialah nama pengarang Melayu ditulis dengan lengkap tanpa dimasuki bin atau binti dan gelaran seperti doktor, datuk dan sebagainya. Dan yang keenam ialah lokasi penerbit tidak dimasukkan dalam rujukan. Berikut adalah antara rujukan yang terdapat di dalam jurnal tersebut yang berada di dalam petikan. Dan yang pertama ialah Aziati et al. 2013 yang diletakkan di dalam kurungan dan diletakkan nama pengarang dan et al. Bermaksud 2, 3 atau lebih dan diletakkan tahun. Dan Siti Zubaidah 2013 diletakkan nama penuhnya tanpa bin atau binti dan diletakkan tahun 2013 dan diletakkan di dalam kurungan. Dan seterusnya Nur Azah et al. yang bermaksud 2 atau 3 pengarang dan lebih. Dia juga diletakkan di dalam kurungan. Seterusnya ialah rujukan-rujukan yang diletakkan di dalam bibliografi. Yang pertama ialah Al-Quran Al-Karim, terjemahan dan huraian maksud oleh Maulana Abdullah Yusuf. Jika dilihat dalam bibliografi jurnal ini, ia disusun mengikut abjad A hingga ke huruf yang terakhir.
Dan yang kedua ialah Ali, penterjemah dan kata pengantar Abu Salah Uthman Al-Muhammadi, yang itu adalah tajuk. 1992 ialah tahun, dan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur ialah penerbitnya. Abdul Majid bin Omar Timbalan Mufti Selangor 2012. Yang ini juga ialah nama pengarang. Kertas kerja ini dibentangkan pada kempen Sah Nikah Sah Nasab Anjuran Bahagian Pembangunan Keluarga, Sosial dan Komuniti JAKIM 18 Mac 2013 di Institut Latihan Islam Malaysia, Bangi, Selangor 1. Yang ini pula ialah kertas kerja, rujukan diambil di dalam kertas kerja. Dan yang ketiga ialah Abdul Rahman bin Haji Abdullah 2007 Sejarah dan Tamadun Islam Pustaka Darussalam. Ini ialah petikan daripada buku, rujukan daripada buku yang dikarang oleh Abdullah Rahman bin Haji Abdullah pada tahun 2007. Tajuk buku tersebut ialah Sejarah dan Tamadun Islam yang diterbitkan oleh Pustaka Darussalam. Dan seterusnya Ahmad Munawar Ismail dan Muhammad Nur Syahizan Ali 2011. Media penyiaran implikasinya dalam pembentukan akhlak penuntut-penuntut Melayu di sekolah menengah kebangsaan di Malaysia. Akademika 81 dalam kurungan 3. Dan seterusnya Ainul Basirah binti Ismail, Zuliza binti Muhammad Kusiran, Mat Nur Matzin 2012. Kesalahan khalwat dan perbuatan tidak sopan dan hukumannya menurut Islam. Jurnal Hadari 4 dalam kurungan 2. Yang ini pula ialah rujukan yang diambil daripada jurnal. Dan seterusnya Aziati Muhammad Nazim, Fariza Maksyam dan Salasiah Hanin Hamzah 2013. Ciri-ciri remaja berisiko, kajian literatur Islamiat 35 dan kurungan 1. Yang ini pula ialah jika dilihat di dalam petikan tadi diletakkan Aziati et al. Yang maksud 2 atau 3 pengarang. Dan seterusnya Al-Ghazali, Abu Hamid, kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga. Penerbitnya Mesir, Al-Maktabah Al-Taufiqiyah. Dan seterusnya juga Al-Ghazali tahun 1996, Bimbingan Mukmin Syekh Ahmad Ismail, terjemahan Singapura Pustaka Nasional. Yang itu adalah tahun penerbit. Yang itu ialah publisher dia ataupun penerbit dia. Biasanya Al-Mubarakafuri, Safiur Rahman Al-Rahid Al-Maktum tahun 2010, diterbitkan di Mesir Dar Al-Wafa. Johari Yaman dan Azhari bin Haji Ibrahim 2010, terjemahan Bimbingan Mukmin dan diterbitkan oleh Nadi Minda Resources. Dan seterusnya Malik bin Anas Abu Abdullah Al-Asbahi, Muwatta' Al-Imam Malik. Yang ini nama kitab dan diterbitkan di Dar Ihya At-Turas Al-Arabi. Maksudnya Michael H. Hart 1978 di dalam bukunya The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in the History, New York Carroll Pub. Yang tu punya adalah nama penerbit dia. Maksudnya Muhammad Nasir tahun 2005 dalam bukunya Akhlak dan Konsen Islam. Penerbit ialah Utusan Publications dan Distributor Sdn Bhd. Nur Azhar Abdul Aziz, Cik Zarina Saari 2011 dalam buku Menangani Permasalahan Laman Web Pornografi Antara Perisian Menapis, Penguatkuasaan Undang-Undang dan Amalan Spiritual. Ini rujukan yang dikutip daripada Journal of Islamic and Arabic Education 3 dalam kurungan 1. Dan seterusnya Nurul Husna Rosidi, yang ditulis pada pengarang ini menulis pada 2017 dan dikutip daripada Akhlak Remaja Melayu Semakin Meruncing. Yang ini pula dipetik daripada laman web Utusan, Forum Akhlak Remaja Melayu Semakin Meruncing. Dan seterusnya Faizah Haji Ismail tahun 2007, Kedudukan Mazhab Syafi'i dalam Undang-Undang Jenayah Islam di Malaysia. Yang ini juga ialah jurnal Fiqh nombor 4 237 hingga 250. Maksudnya Yusuf Al-Qardawi 2012, Ciri-ciri Unggul Masyarakat Islam yang kita idamkan, terjemahan Ustaz Muhammad Zaini Yahya, penerbitan 1000 dinar. Dan seterusnya Syed Kutub 2009, di bawah naungan Al-Quran, nama kitabnya, dan diterjemahkan oleh Siddiq Fadil, diterbitkan di Kuala Lumpur Percetakan Komli. Dan seterusnya Siti Zalika Muhammad Noor et al. Al-Syariah, Fiqh Jinayah, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan seterusnya Siti Zubair Ismail tahun 2008, Dasar Penguatkuasaan dan Pendakwaan Jenayah Syariah di Malaysia. Satu analisis jurnal syariah jilid ke-16, keluaran khas. Ini juga ialah jurnal. Dasarnya SM Ziauddin Alawi 1988, Muslim Educational Thought in the Middle Ages, Atlantic Publishers and Industry. Dasarnya Zaini Nasuhah 2008,
beberapa aspek mengenai hukuman jenayah dalam Islam. Dan seterusnya, arahan tetap pengarah Jabatan Agama Islam Negeri 2007, Garis Panduan Penguatkuasaan Undang-Undang Jenayah Islam. Dan seterusnya, arahan tetap pengarah JAIS 2002, Pindaan 2004. Ini rujukan selain daripada buku. Dan seterusnya, Kamus Dewan edisi keempat yang diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2007. Itu sahaja berkenaan rujukan. Dan seterusnya saya serahkan kepada Hani. Seterusnya, kejelasan dalam penulisan. Konsep kejelasan dalam penulisan. Jelas bererti mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan, tidak bersifat samar-samar dan tidak kabur. Seterusnya, menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas, tajam daripada kata-kata yang berbelit dan panjang. Di dalam kejelasan penulisan, terdapat beberapa ciri-ciri yang perlu diadakan di dalam penulisan supaya penulisan kelihatan lebih baik, iaitu kohesi. Kohesi merupakan tautan yang merujuk kepada aspek formal bahasa dalam sesuatu wacana atau teks. Pautan ini menghasilkan kesepaduan dalam sesuatu wacana sekaligus mampu menghasilkan wacana yang lengkap. Kesepaduan ialah merujuk kepada keserasian antara satu perkataan, frasa atau ayat. Seterusnya, ciri-ciri penulisan kohesi adalah seperti berikut. Berbagai-bagai struktur ayat, menggunakan tanda baca dengan betul, perenggan dibina dengan baik, penggunaan kata hubung dengan berkesan, dan peralihan antara perenggan-perenggan dan bahagian-bahagian lain adalah licin. Yang seterusnya ialah koheren. Koheren merupakan kesinambungan. Ia berkenaan dengan cara susunan idea di dalam sesuatu wacana. Aliran idea hendaklah ditulis secara berterusan dan sistematik, lancar, bertalian dan logik. Dalam penulisan yang koheren, idea-idea diekspresikan atau dihuraikan dengan jelas dan di dalam urutan logik serta disokong dengan bukti dan contoh. Faktor-faktor ini memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis dalam menulis artikel itu. Seterusnya, contoh kohesi. Atira, Amira dan Salsabila ke kuliah. Mereka ke sana dengan menaiki kereta. Huraiannya berdasarkan ayat di atas dapat dilihat perkataan mereka pada ayat yang kedua merujuk kepada Atira, Amirah dan Salsabila. Ini menunjukkan terdapatnya perkaitan di antara ayat pertama dan ayat yang kedua yang melayakkan ayat tersebut digunakan sebagai kohesi. Seterusnya, contoh koheren. Penyakit sindrom kurang daya tahan atau AIDS bukanlah fenomena yang baharu. Penyakit ini telah lama dikesan di beberapa buah negara di Eropah. Walaupun bidang sains dan teknologi telah berkembang maju, namun masih belum berjaya sepenuhnya menghasilkan ubat untuk penyakit ini. Huraiannya, terdapat kesinambungan idea melalui perkataan AIDS, fenomena, penyakit, belum berjaya dan ubat. Ini menunjukkan bahawa ayat ini sesuai disebut sebagai koheren kerana terdapat kesinambungan melalui cerita tentang AIDS. Seterusnya, analisis kohesi di dalam jurnal. Di dalam jurnal, saya ada menyertakan dua contoh yang terdapat di dalam jurnal yang kami perolehi. Contohnya, di dalam hadis lain, Abdullah bin Amr meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inginkah kalian aku memberitahu siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat? Pertanyaan ini diulang sebanyak 3 kali. Para sahabat menjawab, ya kami mahu ya Rasulullah SAW. Baginda kemudian menegaskan yang terbaik di antaranya ialah yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Perkataan kami dan kalian itu merujuk kepada para sahabat, manakala baginda itu merujuk kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahawa adanya kesepaduan di dalam sesebuah frasa ayat. Seterusnya, contoh yang kedua. Perkataan remaja
pada zaman ini seharusnya mencontohi bagaimana kehidupan remaja di zaman Rasulullah SAW, di mana masyarakatnya memanfaatkan zaman remaja yang penuh dengan pengisian ibadah dan penyertaan alam kedewasaan. Mereka tidak melalui zaman remaja yang bermasalah sebagaimana yang dibuktikan dalam kepimpinan. Dalam ayat di atas terdapat perkataan remaja dan mereka. Mereka merujuk kepada remaja. Ini menunjukkan kepelbagaian ayat yang terdapat di dalam sesebuah jurnal yang dianalisis. Seterusnya, analisis koheren di dalam jurnal. Contohnya, kepentingan akhlak. Akhlak penting sebagai indikator atau kayu ukur dalam pembangunan sebuah tamadun bangsa. Akhlak yang baik akan melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai jati diri yang tinggi. Oleh yang demikian, tanggungjawab membentuk akhlak merupakan satu agenda yang besar sehingga Allah SWT telah mengutuskan seorang Nabi bagi tujuan merealisasikan penyampaian akhlak tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahawasanya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, riwayat Ahmad Al-Hakim. Dapat dilihat di sini bahawa akhlak iaitu idea yang asal dihuraikan dengan jelas dan di dalam urutan logik serta disokong bukti dan contoh yang berkesinambungan. Melalui akhlak kita dapat mengetahui bahawa ia merupakan satu kayu ukur, kemudian disebarkan dan diajarkan oleh seorang Nabi dan seterusnya yang mengikut kesinambungan. Selain itu, terdapat penggunaan aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik iaitu penggunaan bahasa formal. Di dalam penulisan akademik, kita menggunakan bahasa formal iaitu bahasa baku dan mengelakkan diri daripada menggunakan bahasa selanga dan dialek. Seterusnya, di dalam penulisan akademik, penggunaan bahasa formal digunakan dalam bahasa rasmi dan bebas daripada unsur selanga, bahasa pasar, bahasa basahan, bahasa halus, bahasa kasar dan dialek. Seterusnya, bahasa formal terikat dengan ragam bahasa yang mementingkan ayat dan imbuhan yang gramatis seperti sebutan dan intonasi suara yang tepat serta pilihan kosakata yang tepat. Alhamdulillah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Kami akhiri dengan sekalong ucapan sekian. Terima kasih.